Batik Hari ni memang malam ni malam tema ni batik Masya Allah. Terima kasih bagi saya ilham untuk tudung saya. Terima kasih. Yang saya kasihi 3 orang jejaka tampan, jejaka di atas pentas ini, bermula dengan adinda saya Fitri. Adinda lah sangat. Saudara yang saya baru saja berkenalan, moderator kita Nazrin awak suka Hindustan? Oh, patutlah suara romantik. Tak apa, nanti saya bagi contoh Hindustan. Tadi Fitri dah bagi contoh Korea kan? Saya bagi Hindustan insyaAllah. Kalau tak ingat nanti ingatkan Okey, dan juga yang saya hormati sangat-sangat, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Zamri, mantap. Yang sungguh top sekali. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Okey, dan adik-adik yang saya kasihi semualah berada di bawah 4 kemah ni, Masya Allah, penuh sampai kat belakang-belakang berdiri. Malam ni datang nak tengok siapa sebenarnya? Nak tengok Ustaz ke? Nak tengok Fitri ke? Nak tengok Hindustan yang romantik ni? Nak tengok siapa? Oh, okey lah. Ya Hamzah lah. Tadi Fitri dah puji-puji Hamzah. Saya jarang dapat pujian, maklum lah. Ada anak seorang bila orang puji macam nak dara, macam ter-up sikit lah. Kita santai-santai je kan malam ni. Tak ada pantai kat sini? Tak ada Okey, baiklah. Ada tasir, okey, ada tasir. So kita santai sik di sini insya-Allah. Okey, baik, saya tak nak mengarut lebih-lebih sebab saya ada lebih kurang 5 minit lagi. Tadi 5 minit tadi mukadimahnya. Terima kasih kerana saya tadi sampai pukul berapa tadi pukul apa tadi? Kita start 8 suku saya sampai sini. Balik hotel, saya ingat saya nak balik besok pagi. Malam ni sebab saya ada urusan besok pagi. Tapi tengok hotel, Masya Allah, sangat-sangat menarik, tertarik, memang the bomb. Saya terus cancel. Saya terus ubah fikiran nak balik besok pagi. Nak try tidur semalam di Scholar Inn. Memang very the in lah. Masya Allah. Tanyalah kepada UTM, tak sangka lah. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Saya rasa pertama kali kot saya dijemput ke sini. Terima kasih. Okey, tepuk. Masya Allah, dahsyat. Dan saya harap lepas ni jemput dia lagi sebab saya suka tidur di situ. Kau tak sempat mana ni. Okey, balik kepada soalan. Baik, Allah Akbar. Saya sebenarnya saya datang sini ni nak dengar Ustaz cakap. Saya banyak benda nak belajar daripada Ustaz dan juga adik-adik saya ni. Tapi tak apalah, saya ni bukanlah orang yang terbaik nak mengupas isu kita tentang be yourself or improve yourself kan. Tapi saya cubalah untuk berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai seorang selebriti, di mana yang baik itu kita jadikan tauladan, yang tak berapa elok yang mungkin saya akan kongsikan selepas ni kita campak jauh-jauh, jadikan sempadan. Dan Nabi pun pesan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi saya try my best to be myself, untuk menyampaikan satu yang bermanfaat untuk anda semua, untuk adinda-adinda saya semua, supaya adinda semua boleh improve yourself. Boleh? Boleh, Masya Allah. Boleh lagi Baik, apa pun pada saya, kita tak salah sebenarnya untuk kita menjadi ikon yang kita suka. Ataupun kita semua, setiap seorang ada ikon ataupun ada orang-orang yang kita jadikan idola untuk mencapai cita-cita ataupun untuk menjadi seorang yang lebih percaya daripada diri kita sebenar. Adakah salah kalau kita nak jadi terror sehebat pemain bola Ronaldo? Siapa nak main bola kat sini? Muslimin main bola. Oh, tu Fitri. Salah ke nak jadi seperti Ronaldo? Tak salah. Salah ke kalau kita nak jadi hebat berbisnes seperti Bill Gates? Salah tak? Enggak. Tak salah. Salah ke kalau kita nak jadi sehebat, sewarak Ustaz kita ni, Ustaz Zamri, mantap? Masya Allah, tak, kalau tu salah, berdosa kalau cakap salah. Salah ke kita nak jadi sehebat seperti adinda saya Fitri ni, ataupun seromantik jejaka di sebelah saya ni? Tak salah. Tak salah kita ada cita-cita. Kenapa gelap? Tapi adakah cara untuk kita menggapai cita-cita kita tu betul di jalan yang diredai Allah? Itu persoalannya. Sebab kalau kita nak kata, kalau kita nak jadikan orang-orang yang macam saya sebutkan tadi, macam Ronaldo, semua tu Bill Gates kan, kita tak perlu menjadi seperti mencetak diri kita sebiji-biji jadi macam mereka. Maksudnya macam tadi diterangkan oleh saudara Fitri, cara mereka berpakaian, cara mereka bercakap, tak perlu. Apa yang perlu kita tiru ataupun aplikasikan untuk diri kita adalah cara pemikiran mereka.
adalah nilai-nilai murni yang mereka ada, cita-cita mereka, perkara-perkara baik yang mereka ada dalam diri mereka, bukan fizikal sama sekali, tapi apa yang ada dalam diri mereka. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudara Fitri tadi, iaitu kalau nak jadi orang lain ataupun nak improve yourself, we have to understand yourself first. You have to be yourself first in order to improve yourself. Perlu, faham tak? Yang tadi yang tak payah yang nak translate tu subtitle tu, faham tak? Belakang faham So kita perlu, kalau nak jadi diri yang maksudnya kita jadi diri kita sendiri, tapi kita improve diri kita dalam keadaan yang paling baik. Cuba macam-macam perkara kita boleh lakukan, dan banyak macam cara. Yang paling penting bagi saya, paling sekali adalah ilmu. Ilmu tak ada memang susah. Dan saya suka nak share dengan kalian semua tentang satu hadis yang masya-Allah luar biasa, yang berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Maksudnya, barang siapa yang kenal ataupun yakni arif terhadap jiwa dia, diri dia sendiri dan juga nafs dia, maka sesungguhnya dia akan lebih mengerti juga yakni arif terhadap penciptanya, terhadap Rabbnya, Tuhannya. Jadi kita kenal dulu diri kita kalau kita nak kenal Tuhan kita untuk menjadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Saya nak bagi contoh. Ada sesiapa suka Hindustan di sini? Tengok tak cerita Kush Kush Hota Hai? Ingat tak lagi babak di mana Anjali? Ingat Anjali siapa? Saya lah Anjali. Saya kajol dulu masa saya dekat UiTM Shah Alam. UiTM samalah adik-beradik. Jadi saya dulu Anjali. Saya memang tak sup lah dengan kajol. Dipakai apa dalam cerita tu saya ikut. Betul, saya buat rambut macam ni, potong. Comel-comel. Saya pakai apa, dia pakai ala-ala tomboy. Memang saya tomboy dulu masa belajar. Jangan tiru aksi ni di rumah. Tapi itulah nak cerita. Saya terlalu obses. Setiap filem dilakonkan saya jadi seperti dalam filem. Maknanya saya karakter ni berubah-ubah. Dia pakai rambut pendek, saya pakai pendek. Dia pakai rambut panjang, sanggul, saya pakai sanggul. Jadi macam saya tak ada identiti, saya tak jadi diri saya sendiri. Wajarkah itu? Cantik tak betul? Tak cantik kan? Dan saya ingat dalam satu babak ni di mana Anjali, dia gigih nak tiru seperti Tina. Tina kenal? Rani Mukherjee tu. Dia dah lah tomboy dalam cerita tu. Tiba-tiba pula dia nak mengorak Shah Rukh Khan. Tiba-tiba dia nak tiru macam Tina yang sorry perkataan seksi, yang menjolok mata, yang seksi, yang bergaya habis make up tebal tu, dia tiru. Dia nak mengurat kekasih hati dia, orang yang dia sangat cintai, dia tiru orang lain untuk memikat hati lelaki yang dia sayang, yang dicintai. Dan pada ketika itu saya remaja, saya ikut je lah. Saya tak ada hala tuju masa tu pun. Remaja suka nak cuba sesuatu yang baru. Jadi saya tereksperimen pada diri saya. Dan bila mana saya menyedari perbuatan saya yang lalu, saya sedar sekarang betapa salahnya saya dulu. Kenapa perlu saya menjadi orang lain untuk orang kata memuaskan diri saya, untuk mendapat pengiktirafan daripada orang. Salah. Kerana apa yang kita perlu tahu adalah kita kenal diri kita sendiri. Bukankah kita semua lahir sebagai seorang yang suci, kan? Ya fitrah, semua baik ni. Jadi kita jadi balik diri kita yang dulu, yang baik. Maka kerana itulah saya yang telah banyak melencong daripada diri saya yang dahulunya suci fitrah ni, yang Allah lahirkan memang seperti kain putih. Saya nak balik kepada kain putih tu. Walaupun susah, Masya Allah, memang susah, tapi saya cuba. Maka sebab itulah saya berhijrah. Suatu ketika tak lama dulu, baru setahun lebih yang lalu kan, setahun yang lalu, untuk saya mendapat kembali diri saya yang dulu, supaya saya boleh jadi manusia lebih baik daripada biasa, daripada dulu. Ini cita-cita sekarang saya. Saya nak jadi seperti, saya banyak idola, ramai sangat idola saya. Kalau nak dekat apa kata dalam negara lah, Kak Warina idola saya. Perlukah saya berpakaian seperti dia? Perlukah saya bermakeup seperti dia, bercakap seperti dia? Saya tetap diri saya bercakap macam ni, popek, boleh buat lawak dan sebagainya. Tapi apa yang saya ingin tiru daripada dia adalah cara dia berfikir, cara dia menilai sesuatu, kebijaksanaan dia itu. Dan ramai lagi kita tengok dekat Malaysia ni, Masya Allah, ramai wanita-wanita hebat yang orang kata mengungguli. Kadang-kadang tu lebih dahsyat daripada lelaki. Tengok macam Ustazah Cik Nur Baya, Dr.
Dr. Ha, seperti Prof. Muhaya dan ramai lagi masya-Allah ya. Adik-adik kita pun kalau yang kecil-kecil cilik pun ramai juga ya, kalau di industri seni ni pun boleh dikatakan ramai yang sangat hebat dalam apa yang mereka lakukan. Dan kita semua manusia ni dilahirkan unik kan Ustaz? Semua unik manusia. Tak ada manusia yang sama. Saya tak sama macam jejaka sebelah saya ni. Tak kalah sama. Saya tak sama macam Ustaz. Walaupun mungkin fizikal tak sama, saya peribadi pun mungkin tak sama. Mesti ada perbezaan dan setiap daripada kita ni ada fungsi yang unik. Sebab tu kita saling melengkapi. Tak ada seorang pun manusia di dunia sempurna. Sebab tu kita perlu sentiasa berusaha untuk mencari agar kita ni ada ilmu untuk menyempurnakan diri kita. Saya pun bukanlah orang yang paling hebat, paling bagus, paling arif nak bercakap tentang kesempurnaan, tentang agama, tentang bagaimana untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi apa yang at least saya boleh buat adalah berkongsi kehidupan saya ataupun jalan cerita, jalan hidup saya agar dijadikan tauladan kepada kalian semua adik-adik yang sedang drawing kan. Sebab saya pernah melalui fasa-fasa kehidupan seperti adik-adik remaja kan. Saya remaji, Ustaz remaju, dah maju ke depan. Jadi Fitri remaja ke remajuk? Oh, tu apa pula? Oh yelah, tak mau maju-maju sangat, tak comel, tak opa. Baik. Jadi itulah, saya rasa saya pun dah terlebih 10 minit. Jadi saya pun tak sabar sebenarnya nak mendengar perkongsian daripada ustaz yang saya sangat ni idola saya. Kalau boleh saya nak sehebat beliau, tapi lah banyak lagi masa ni panjang lagi. Harap-harap Allah beri kurniakan saya umur yang panjang agar saya dapat meneruskan amalan saya jadi orang manusia lebih baik. Dan saya doakan adik-adik semua agar keep on track, just be yourself, but at the same time improve yourself. Maknanya kita upgrade. Tak perlu jadi orang lain, jadi di sini, tapi kita upgrade diri kita. Apa yang kalau anda seorang pendiam, tak perlu tiba-tiba nak jadi talkative seperti Yang Hamzah, tak payah. Jadi diri sendiri. Tapi pendiam tu biar ada orang kata cara ataupun kena pada tempat dan masanya. Takkanlah macam masa nak pendiam kan. Begitu juga dengan mereka yang talkative ataupun yang ceria, yang peramah. Takkan nak pergi peramah tak tentu hala kan. Tunggu orang bercakap kan, pergi jumpa, oh aku peramah, Assalamualaikum, boraklah dengan aku. Takkan macam tu. Kita ada masa-masa dan keadaan untuk kita jadi peramah. Jadi itu yang maksud kat ayat tadi. Kita be yourself. Jangan tak macam tadi Fikri katakan, saya jadi diri saya kan peramah. Saya cakap betul, peramah ni peramah. Cakap tak boleh henti sebab peramah, sebab jadi diri sendiri tak boleh. Jangan, itu salah. Itu adalah cara jadi diri sendiri yang salah. Ada ketika dan waktunya. Sebab tu kita perlu mendalami ilmu. Ilmu ni Masya Allah tak habislah nak belajar. Tak habis. Sebab tu saya standby ni dengan buku ni. Harap-harap adik-adik semua bawa buku nota dan pensel, pen ke apa sebagainya untuk catat apa saja yang saudara Fitri dan juga ustaz kita akan kongsikan supaya kita boleh manfaatkan. Sebab ilmu ni Allah Akbar, memang syok lah belajar ilmu. Serius, saya suka kalau bila mana generasi cinta ilmu ni semakin lama semakin tinggi, semakin banyak, semakin ramai, semakin hebat. Dan kita doakan satu hari nanti kita semua akan menjadi salah satu orang kata individu yang bukan saja kita menimba ilmu, tapi kita praktis ilmu dan kita menyebarkannya sebagai da'i dan da'iyah. Baik, itu saja yang saya boleh kongsikan untuk round 1 ni. Harapkan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih ucapkan kepada saudari Yan Hamzah atas kupasan yang saya fikir cukup menarik. Ada yang dah tergelak, nasib baik tak sampai yang terguling-guling tadi saya nampak tadi. Okey, jadi apa yang saya boleh simpulkan bahawa ada kalanya kita ini perlu menjadi diri sendiri dan ada kalanya kita perlu menjadi diri orang lain. Tapi saya nak bagi tahu dengan Kak Yat lah, saya 23. Oops. Saya nak apa yang saya tahu, saya tidaklah sampai menonton cerita Hindustan sampai menggunting rambut dan sebagainya. Cukup sekadar melihat dan menghayati sambil tisu di tepi. Okey, ringkas saya apabila cakap tentang anak muda. Soalan ini saya kata mungkin sesuai dengan untuk anak muda pada hari ini, khususnya anak muda yang masih lagi dalam keadaan bujang dan single. Ada kalanya kita melihat bahawa kalau kita ingin mendekati seseorang, saya nampak dah yang gadis tu dah mula fokus dah. Kalau ingin mendekati seseorang, adakah kita perlu untuk menjadi diri sendiri ataupun kita menjadi seorang yang hebat untuk kita memikat si dia? Bukan hanya konteks itu sebagai satu contoh,
Jadi soalan juga sama, iaitu di mana adakah kita perlu menjadi diri sendiri ataupun menjadi orang lain. Tapi sebelum itu Ustaz, saya maklumkan kepada hadirin bahawa kaifiat bagi forum kita pada hari ini, apa itu kaifiat? Bukan afiat. Kaifiatlah bagaimana forum kita akan berlangsung. Kita akan berlangsung selama 2 pusingan. Kita akan habis bersama-sama dan seterusnya akan pusingan kedua. Dan selepas itu kita akan beri ruang dan peluang kepada hadirin sekalian untuk bertanyakan dan mengajukan sebarang persoalan kepada panelis yang ada pada hari ini. Jadi dari mulai saat ini hadirin bolehlah menyediakan sebarang persoalan yang berkaitan. Jadi Ustaz, silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan moderator yang begitu romantik pada malam ini. Steam dengan suara. Daripada awal lalu Saudara Nazrin Roslan, saya guru sebenarnya. Yang berbahagia Tuan Haji Dahari selaku Timbalan Pendaftar Kanan, staf-staf ataupun warga pendidik ataupun warga kerja di UTM, pihak MPP yang dikepalai oleh pengerusi dan jawatan kuasa serta soh kepimpinannya, tidak ketinggalan pengarah program serta ad hocnya, yang saya muliakan sahabat-sahabat ahli panel, Saudara Fitri Haris, Wan Yat Hamzah dan adik-adik yang disayangi sekian. Apa khabar semua? Okey, jawapan pendek be yourself versus ataupun vs improve yourself. Ya. Kita kena jadi be yourself. Tapi kalau yourself tu buruk, buang. Jangan jadi be yourself. Improve yourself. Boleh faham? Be yourself. Tapi kalau yourself tu buruk, buang je. Jadi sesuatu benda yang lebih baik. Ya? Kalau tak, kita tidak ada sesuatu yang dinamakan sebagai uswatun hasanah. Benda yang nak dijadikan contoh. Inilah yang Rasulullah datang ke muka bumi ini diutuskan sebagai Nabi SAW. Lalu disebut apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Okey ya. Kalau kita dah baik, kekalkan. Belum baik, kita cuba jadi Rasulullah. Okey. Itu jawapan yang pendek secara simpelnya. Okey, kita cuba mikrokan sedikit dan dalamkan sedikit bahawa kadang-kadang kita tak perasan bahawa diri kita ini, be yourself ini, sebenarnya dia tak boleh tukar tau. Dia ibarat macam karakter. Macam Omar, kita nak suruh dia jadi mat bunga, tobat tak boleh. Omar jenis kalau pergi, Omar ni kalau syaitan, Omar lalu jalan hadapan ni, syaitan akan konah baring, telinga cecah jalan raya. Tak berani lalu jalan yang Omar lalu. Dia sangat garang, tidak pernah kalah dalam pertempuran di Mekah. Orang lain senyap-senyap berhijrah ke Madinah, Omar ketuk-ketuk mic buat pengumuman. Setelah mana tawaf kat Mekah, dia buat pengumuman. Pengumuman siapakah nak jadikan isteri janda ataupun anak yatim. Alamak, halang aku berhijrah ke Madinah. Ada orang halang? Tak berani. Syaitan pun kena baring. Tapi tiba-tiba kita nak suruh Omar yang bengis macam tu, suruh jadi aw. Sampai kiamat tak boleh. Ya. Itu sebab Nabi ada menyebut khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqihu. Mereka baik dari zaman jahiliyah dan baik juga di zaman Islam dia setelah mana masuk Islam. Dengan syarat idza faqihu, jika mereka faham, faqih. Ya. Maknanya Omar di zaman jahiliyah dia, bila dia peluk Islam, dia adalah Omar juga dan tempat dia mulia. Tetapi mulia Omar idza faqihu, jika dia faham erti yang sebenar yang sepatutnya dia faham. Maka garang Omar, dia jadi himself.
Dia jadi insaf. Dia jadi Omar yang orang ataupun mengukuhkan perjuangan Islam. Itu sebab Rasulullah pernah doa, Allahumma, iaitu ya Allah, kuatkanlah aku di antara dua Omar. Pertama Omar bin Hisham dalam golongan Abu Jahal.